Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita, memberikan ruang waktu kepada kita untuk kita sama-sama belajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2, pelajaran yang ke-23 di bawah tajuk Wanita Suri Teladan Ummah, yang mana akan kita bicarakan pada kali ini berkaitan dengan Sayyidatuna Khadijah, permaisuri hati Nabi. Kadang kita baca Sayyidatina, kadang kita baca Sayyidatuna mengikut kedudukan di dalam ayat. Baik, kita lihat terlebih dahulu tentang objektif bagi tajuk ini, iaitu memahami riwayat hidup Sayyidatina Khadijah, mempelajari sifat utama Sayyidatina Khadijah, mempelajari sebahagian kisah hidup Sayyidatina Khadijah dan iktibar daripadanya, mengetahui sumbangan Sayyidatina Khadijah dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat Sayyidatuna Khadijah, namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad, daripada kabilah ataupun puak keluarga yang kita namakan sebagai Bani Asad. Gelarannya ialah At-Tahirah. Maksudnya ialah suci maruah diri. Suci maruah diri, bersih dari segala bentuk kecacatan atau tomahan. Berkahwin dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Kerjayanya ialah tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Keislamannya, orang pertama yang menerima Islam, orang pertama yang masuk Islam, yang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya ialah pada tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Pada tahun ke-10, setelah 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, maka wafatlah isteri baginda yang tercinta bernama Khadijah binti Khuwailid. Baik, sifat utama Sayyidatuna Khadijah ialah seorang yang bijak bertindak. Bijak bertindak ini kita boleh lihat bagaimana beliau memberikan kata-kata semangat kepada baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, iaitu bagaimana Sayyidatina Khadijah ini memberi kata-kata semangat kepada Rasulullah yang balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan. Ingat tak kita cerita di mana Jibril datang bertemu Nabi? Dalam ketika itu, Jibril memeluk Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Iqra'." Berlaku beberapa kali. Jibril peluk, suruh Nabi baca. Yang mana akhirnya Nabi kata, "Aku tak tahu baca, aku tak boleh baca." Maka Jibril pun mengajar ayat-ayat daripada surah Al-Alaq, ataupun yang kita baca, selalu baca dengan bunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian selepas itu baginda SAW dalam keadaan ketakutan, lari daripada Gua Hira balik ke rumah. Bila sampai di rumah, ia diberi kata-kata semangat oleh Sayyidatina Khadijah untuk menenangkan keadaan baginda yang sedang berada dalam ketakutan. Kemudian apa lagi tindakannya? Iaitu merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal. Rujuk, pergi jumpa dengan seorang yang berilmu ketika itu, namanya Waraqah bin Naufal, yang merupakan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah itu sendiri. Pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Kenapa Waraqah? Kerana Waraqah adalah merupakan orang yang mahir tentang agama sebelum. Dia mahir dengan kitab-kitab sebelum. Maka dengan itu, dia kemungkinan dapat tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku, dan memang betul Waraqah bin Naufal tahu apa yang sedang berlaku tersebut. Dan antara kata Waraqah bin Naufal ialah, "Sesungguhnya aku akan membantumu, wahai Muhammad, ketika mana kaummu mengeluarkanmu daripada Mekah ini." Kemudian Rasulullah bertanya, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan keluarkan aku? Adakah mereka akan halau aku? Maka kata Waraqah, tidak ada di kalangan orang yang membawa risalah
membawa cerita, membawa risalah kenabian sebagaimana kamu ini, melainkan ia akan diperangi dan dimusuhi oleh kaumnya. Baik, yang kedua, Sayyidatina Khadijah ini mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Banyak hartanya diguna untuk membantu umat Islam pada awal Islam, termasuklah Bani Hashim semasa dipulau oleh musyrikin Quraisy. Dalam usaha untuk memerangi Rasulullah SAW, oleh kerana Rasulullah ini dilindungi oleh keluarga Bani Hashim, maka kaum Quraisy pada ketika itu telah memulau, tidak berurusan dengan Bani Hashim. Maka ketika itu Sayyidatina Khadijah banyak membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan ketika dalam tempoh pemulauan tersebut. Yang ketiga, pada saat kematiannya seluruh hartanya telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang begitu banyak dibelanjakan ke jalan Allah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sumbangan Sayyidatina Khadijah itu sentiasa bersama dengan Rasulullah. Beliau memberikan sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah. Sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sewaktu di Gua Hira. Ini belum lagi jadi Nabi, belum jadi Rasul lagi masa itu, belum memulakan usaha dakwah. Tetapi kecenderungan Rasulullah untuk berada bersendirian, beribadat di Gua Hira itu dihormati, disokong oleh Sayyidatina Khadijah dengan menyediakan bekalan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadi pendorong dan penyokong Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam. Dia sentiasa memberikan kata-kata semangat, menyokong usaha-usaha dakwah Rasulullah. Yang ketiga, membelanjakan semua harta untuk Islam. Yang keempat, membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaan. Sememangnya diketahui bahawa Sayyidatina Khadijah ini merupakan seorang usahawan yang berjaya, orang ahli perniagaan yang berjaya, mempunyai harta yang sangat banyak, dan harta itu diguna untuk kemaslahatan dan kebajikan umat Islam pada ketika itu. Kita lihat sedikit sepintas lalu berkaitan dengan kehidupan Sayyidatina Khadijah yang boleh Ustaz ceritakan di sini, iaitu Sayyidatina Khadijah ini merupakan wanita mulia. Wanita mulia ini merupakan anak kepada pasangan Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah dari suku Bani Hashim. Sebelum menjadi isteri Rasulullah SAW, beliau pernah berkahwin sebanyak 2 kali, iaitu bersama Atik bin Abid dan juga Abu Halah bin Malik. Kedua-dua suami kepada Sayyidatina Khadijah ini meninggal dunia. Maka dengan itu Sayyidatina Khadijah hidup tanpa suami, sehinggalah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah, mengetahui cerita tentang kehebatan, kejujuran seorang pemuda yang namanya Muhammad ini, yang akhirnya dia rasa tertarik, rasa berkenan, dan disuarakan isi hatinya itu, lalu dipendekkan cerita, maka berkahwinlah Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu Sayyidatina Khadijah di usia 40 tahun. Beliau bertemu dengan Rasulullah yang ketika itu berumur 25 tahun, berkahwin ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Kita sambung lagi, kisahnya beliau merupakan orang pertama beriman, menjadi isteri yang tidak pernah menyakiti hati Rasulullah SAW, bahkan tidak pernah meninggikan suara kepada Rasulullah. Beliaulah merupakan orang pertama setelah Rasulullah diberikan wahyu, maka orang pertama yang menerima Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah, yang menerima Rasulullah Muhammad ini sebagai Rasul adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun begitu, Sayyidatina Khadijah ini sama ada selepas Rasulullah diangkat menjadi Rasul ataupun tidak, ia merupakan isteri yang tidak pernah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pernah meninggikan suara, tak pernah meninggikan suara sebagaimana kebanyakan isteri pada hari ini. Itulah antara sifat yang sangat susah untuk diikuti oleh para wanita Islam, khususnya di zaman mutaakhirin, zaman akhir-akhir ini, zaman kita telah pun berada di zaman fitnah, di zaman yang mana orang tidak lagi begitu kuat beramal dengan agama yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selama 25 tahun bersama Rasulullah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah risau apabila menderma seluruh harta demi menyokong perjuangan suaminya. Dia tak pernah bimbang dengan kehilangan hartanya, sehingga beliau mahu menghembuskan nafas terakhir masih memikirkan apa yang boleh disumbangkan untuk Islam. Kita lihat, walaupun dah sampai kepada peringkat dah hampir kepada kewafatan pun masih lagi memikirkan apa yang boleh disumbangkan untuk kebangkitan ataupun untuk kemajuan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kelebihan Sayyidatina Khadijah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah ummil mu'minin, daripada Aisyah ummil mu'minin, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah fatanawaltuha. Satu hari Rasulullah menyebut, bercerita tentang Sayyidatina Khadijah, lalu aku menyampuk, aku mencela. Faqultu ajuzan. Dia mencela itu kerana sifat ada rasa cemburu di dalam hatinya. Lalu aku berkata, kata Sayyidatina Aisyah, ajuz, perempuan tua, kada wa kada, begitu dan begini. Berbagai riwayat menceritakan tentang bagaimana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah ini tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini dengan tuanya, jandanya, apa semua sekali. Dan disambung dengan qad abdalakallahu biha khairan minha, iaitu katanya sesungguhnya Allah telah menggantikan kepadamu, menggantikan ia, iaitu menggantikan Sayyidatina Khadijah ini khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Yang dimaksudkan yang lebih baik daripadanya itu mungkin dimaksudkan dirinya sendiri yang masih muda dan cantik, yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih lagi bergelar anak dara. Lalu Rasulullah menjawab dalam keadaan yang nampak kemarahan. Rasulullah nampak kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikatakan begitu kepada isteri baginda yang sangat dicintai itu. Lalu Rasulullah menjawab, ma abdalani Allahu khairan minha, sesungguhnya Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan orang lain yang lebih baik daripadanya. Qad amanat bi hina kafaran nas, dia telah beriman kepada aku ketika mana orang lain kufur, orang lain tak terima Islam. Sayyidatina Khadijah terima Islam, terima aku sebagai seorang nabi dan rasul. Wa asyrakatni fi maliha hina haramani an-nas, dia yang berkongsi dengan aku harta-harta dia ketika mana orang lain kerekut, orang lain tak nak bantu aku, dia tolong aku. Wa razaqani Allahu waladaha, dan Allah SWT rezekikan kepada aku anak-anak daripadanya. Wa haramani walada ghairiha, dan Allah tak bagi pada aku anak-anak daripada orang lain. Qultu, lalu aku berkata, kata Sayyidatina Aisyah, wallahi la u'atibuka fiha ba'dal yaum, wallahi aku tak akan komplain lagi dah berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah selepas daripada hari ini. Ini antara cerita berkaitan dengan bagaimana kelebihan Sayyidatina Khadijah yang begitu disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi dalam prisma ilmu, dalam buku teks juga diceritakan an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa khairu nisa'il alamin arba'ah, sebaik-baik perempuan dalam dunia ini adalah 4 orang. Disebutkan nama ini bukan bermaksud yang disebut nama yang pertama ni terbaik tak. Disebutkan 4 ini perempuan yang terbaik. Yang pertamanya Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran ini ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid yang merupakan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah, siapa dia Fatimah ni? Anak Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah, isteri kepada Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah. Fir'aun tu tak beriman, tetapi Asiyah ini merempuh dugaan dan cabaran menjadi orang yang beriman, berada di bawah naungan suami yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, iktibar daripada kehidupan Sayyidatina Khadijah iaitu kita hendaklah bertindak dengan bijak agar kejayaan sentiasa menjadi milik kita. Yang kedua, kita hendaklah menderma harta di jalan Allah agar hidup diberkatinya. Ketiga, kita hendaklah beristiqamah memperjuangkan agama Islam agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk iktibar ni ustaz baca sepintas lalu sahaja, tak perlu kepada penerangan kerana ianya hanya berbentuk perkara yang biasa kamu jumpa dan boleh kamu baca dan cuba ingat daripada apa yang ada dalam buku teks. Mudah-mudahan dapat diguna untuk menjawab peperiksaan dengan baik. Seterusnya kita sampai kepada penutup. Sila klik link di bahagian bawah, di bahagian deskripsi di bawah video untuk jawab soalan. Dan jika belum subscribe, share video, sebarkan seluas mungkin, kerana inilah tujuan Ustaz buat video, supaya ia dimanfaatkan bukan sahaja kepada beberapa orang pelajar, bahkan kepada mungkin guru-guru, pelajar-pelajar lain dan sekolah-sekolah lain di seluruh sama ada di Malaysia ataupun di tempat-tempat yang lain. Tapi kita pembelajaran ini menjurus kepada tajuk-tajuk yang terdapat di dalam buku teks. Maka kita harapkan semua pelajar di Malaysia dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dapat belajar melalui video yang Ustaz sediakan. Jadi Ustaz sudahi dulu dan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.